Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah pagi ni saya akan sambung video pengajaran saya. Masih lagi dalam bab 3. Okey, sebelum ni kita ada bincang iaitu lompang deflasi. So, pada pagi ni saya akan sambung lompang inflasi. Jadi lompang inflasi ni dia wujud apabila perbelanjaan agregat yang ada pada ketika itu melebihi pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh. So dia terbaliklah, berbanding dengan lompang deflasi. Okey, masih dengan menggunakan analisis pendekatan AEY dan suntikan bocoran. Okay, sekarang ni saya akan lukis bagaimana berlakunya lompang inflasi dalam bentuk keluk pendekatan AEY. Okey, lompang inflasi okey, kita guna pendekatan AEY. Yang ni awak labelkan seperti biasa. Nanti labelkan lengkap dengan RM juta apa semua. Okey. Okeylah ni. Kita simbolkan dengan AE yang actual. So dapat keseimbangan di sini E kosong. Okey. Yang ni kita labelkan sebagai YE. Okey. So yang ni tingkat keseimbangan yang dicapai oleh negara kita. Okey. Jadi yang ni yang sebenarnya yang berlaku. Maksudnya ini adalah tingkat pendapatan negara yang sebenar. So kita simbolkan dia dengan YE. Okey. Tetapi okey, pada tingkat guna tenaga penuh sebenarnya capai di sini. Kata kita simbolkan yang ni. Okey, kita labelkan sebagai YF. Kita labelkan sebagai YF. Okey, yang ni kata saya labelkan sebagai sini L, sini M. Okey. Sepatutnya perbelanjaan agregat kita pada M, iaitu maksudnya pada guna tenaga penuh YF. Tetapi yang sebenarnya yang kita capai dalam pasaran adalah YE. Maka keluk AE ni patutnya dia ada di sinilah. Dia ada macam tu. Berselang macam tu. Saya buat guna pen biru. Okey, yang ni kita tambah AEF. Maka wujud di sini, maka yang ni kita panggil dia lompang inflasi. Okey, kita wujud, maka wujud lompang inflasi di situ. Okey, seperti biasa apabila berlaku lompang inflasi, nama pun jelas, masalah inflasi. Maka bagaimana kerajaan nak mengatasi masalah inflasi? Kita boleh gunakan dasar fiskal. Yang pertama, kita boleh buat perubahan pada G. Jadi pada masa inflasi, janganlah kerajaan meningkatkan lagi perbelanjaan kerajaan. Maka kita perlu, sebab dalam AE ni kita jangan lupa ada C, ada I, ada G. So kita guna G. Maka kerajaan boleh gunakan G, perubahan lagi, supaya AE ni, AEE
bergerak ke bawah kepada AEF. Maka bertemu di N, maka barulah kita boleh capai balik pada YF. Sekarang ni yang sebenar ni capai lebih. Maksudnya dia jadi pendapatan negara yang sebenar lebih daripada pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh. Maka dia wujud lompang inflasi. Itu. Okay, sekarang ni kita nak kurangkan perbelanjaan agregat dalam negara. Kita kurangkan, maksudnya dia akan bergerak dalam pasaran, dia akan bergerak sehingga mencapai titik keseimbangan pada tingkat guna tenaga penuh. Okay. Strategi yang kedua dari segi perubahan cukai. Jadi pada masa inflasi kita tahu kemampuan rakyat atau firma untuk berbelanja, perbelanjaan agregat yang meningkat, mungkin kecairan di tangan rakyat di firma pun tinggi. Maka kerajaan boleh menggunakan strategi dengan menaikkan cukai bagi mengurangkan pendapatan boleh guna di tangan rakyat. Contoh, okey, jadi ini strategi dasar fiskal yang kita boleh guna, untuk mencapai semula daripada keseimbangan pendapatan negara YE kepada YF. Okey, yang ni secara ringkasnya ini adalah analisis AEY. Okey. Dan bila kita telah, maksudnya bila kita telah mencapai tingkat guna tenaga penuh, bila kita mencapai tingkat pendapatan yang sebenar lebih daripada tingkat guna tenaga penuh, bermaksud keluaran negara ni tak boleh ditambah lagi bagi menampung lebihan perbelanjaan agregat. Maka sebab itulah dia akan mewujudkan masalah inflasi dalam negara kita. Okey. Jadi yang ni macam biasa kita tahu inflasi ini merujuk kepada inflasi tarikan permintaan. Maka strategi yang kerajaan boleh guna dalam menangani masalah inflasi dalam negara ialah dengan menggunakan yang pertama, dasar fiskal. So kita kaitkan masalah inflasi ini dengan dasar fiskal. So dasar fiskal ni adalah satu dasar yang kerajaan akan guna untuk menangani masalah inflasi dengan menggunakan instrumen yang pertama, iaitu perbelanjaan kerajaan. Kita kurangkan perbelanjaan kerajaan, atau kita tingkatkan cukai, atau pada masa yang sama kerajaan guna kedua-duanya sekali, seperti mana yang kita bincang dalam dasar fiskal. Okey, boleh. So yang ni pendekatan AEY lah. Ini pendekatan AEY. Okay, sekarang ni saya nak padam yang ni. Okey, saya nak nak tunjukkan secara ringkas analisis secara suntikan bocoran. Okay, ni saya padam dulu. Ni awak labelkan lah STIG. Okey, yang ni tarik sampai ke bawah sikit. Okey, pendapatan negara. Okey, yang ni bocoran S tambah T. Yang ni suntikan, iaitu I tambah T. Maka wujud keseimbangan pada titik E kosong. Okey, ni yang sebenarnya berlaku. Okey, ni yang YE adalah apa dia? Tingkat pendapatan yang sebenarnya berlaku yang kita capai dalam pasaran. Tetapi yang sebenarnya pada guna tenaga penuh, pendapatan pada tingkat guna tenaga penuh sebenarnya mungkin di sini. Okey, kita letak di sini.
Okey. Di sini kita tambahkan sini Y F ini. Jadi bermaksud dengan analisis suntikan bocoran ni kita dapati dalam pasaran ini berlaku lebihan suntikan. Itu I dan G ni. Okey, berlaku lebihan suntikan. Okey. Maka kita kena kurangkan suntikan dalam pasaran ni supaya dia kurang beralih ke bawah sehinggalah mencapai titik sini. Okey, kata dari sini saya letakkan titik A, sini titik B. Maksudnya dia kena kurangkan yang ni. Okey, I tambah. Okey, katalah dasar fiskal yang kerajaan guna G. Maka yang ni saya labelkan G0, yang ni G1. Maka inilah kita panggil lompang inflasi. Ini dah. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat pada tingkat pendapatan YE yang sebenar, maksudnya berlaku lebihan suntikan, dan kita tahu suntikan terdiri daripada I dan G, dan G ni adalah salah satu elemen dalam dasar fiskal. Okey, maka kerajaan boleh gunakan strategi dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Jadi dengan sebab itu dia akan menyebabkan keluk suntikan ni akan beralih ke bawah. Maksudnya daripada I tambah G0 beralih kepada I kepada G1. Maksudnya perubahan di sini ni adalah disebabkan oleh G. Itu. Okey. Kita kena kurangkan. Sama juga kalau nak guna cukai. Okey. Kalau nak gunakan cukai perubahan T, okey, kerajaan kena naikkan cukai. Kerajaan akan naikkan cukai, maka keluk SIT ni dia akan kurang, dia akan beralih ke sini. Itu analisis satu lagi. Yang ni awak boleh rujuk buku. So yang ni maksudnya analisis suntikan bocoran, tetapi saya menerangkan di sini adalah perubahan G. Perubahan T boleh juga kerajaan guna. Dia akan menyebabkan keluk bocoran ni akan beralih ke sini, beralih ke kiri. Itu suntikan bocoran ni dia terbalik sikit kepada AY. Okey. So yang ni lah analisis secara ringkas dalam bentuk suntikan bocoran, iaitu lompang inflasi. Jadi seperti biasa kerajaan boleh gunakan dasar fiskal. Okey, yang pertama di sini analisis ni saya tunjukkan itu perubahan perbelanjaan kerajaan. Jadi dalam suntikan ni kita ada G, maka kita kurangkan perbelanjaan kerajaan. Bila G berkurang, bila satu elemen berkurang, dia akan menyebabkan keseluruhan keluk suntikan tu akan beralih ke bawah secara selari. Dan keluk ni dia akan beralih ke bawah, beralih ke bawah, beralih ke bawah, beralih ke bawah. Berlaku tu, proses tu berlaku sehinggalah mencapai di sini. Okey. Kalau tidak, YE ni sentiasa lebih besar daripada YF. Sekarang ni kita nak YE sama dengan YF. Kita nak ini. Maksudnya di sini. Okey. So, yang inilah kita kata analisis suntikan bocoran. Okey. Dengan menggunakan elemen iaitu perubahan perbelanjaan kerajaan bagi mengurangkan suntikan sehingga pendapatan yang sebenar sama balik dengan pendapatan pada tingkat guna tenaga penuh. Okey, boleh. So saya tunjuk yang ni. Saya tunjuk yang ni. Yang tu. Okey, kalau yang ni tak apa, saya tunjuk, takut awak confuse pula. S nanti ni. Okey, yang ni saya padam dulu.
Okay, kita lukis mula. Tak elok lah. Pendapatan negara. Okay, ni STIG. Okay, ni keluk suntikan. Okay, I tambah G. Okay, ni S tambah T. Dan persilangan berlaku di sini. I kosong. Okay. So yang ni keseimbangan. Okay. Yang ni keseimbangan dengan keseimbangan pendapatan negara dengan analisis suntikan bocoran. So tadi saya jelaskan yang tadi kerajaan boleh gunakan dasar fiskal, okay, untuk menangani masalah lompat inflasi tadi, perubahan kerajaan, kita kurangkan. Okay, sekarang ni elemen yang kedua itu perubahan cukai. So cukai ni kerajaan nak buat macam mana? Maksudnya dalam inflasi kita tingkatkan kadar cukai. Okay, kita tingkatkan kadar cukai. Okay, sekarang ni YE di sini katalah pada tingkat guna tenaga penuh capai di sini. Okay, sini YF. Okay, katalah sini A, sini B. Maka AB itu adalah lompang inflasi. Okey. Dan sekarang ni kerajaan nak menggunakan itu cukai yang ni. Maka bila kerajaan mengurangkan cukai, menaikkan cukai, maka bocoran akan beralih ke atas secara selari. Maksudnya dia beralih ke sini. So yang ni kita labelkan sebagai T0. Okay, kita tanda sini S tambah T1. S tambah T1. Okay, daripada ni kita tak nampak. Okay, maka dia akan beralih ke atas ke sini. Jadi dengan pertambahan cukai ini, fungsi bocoran ni dia akan beralih ke atas, okey, secara selari daripada S tambah T0 kepada S tambah T1. Okey. Dan keseimbangan baru dicapai pada titik A, yang mana pendapatannya adalah pada tingkat guna tenaga penuh yang sepatutnya yang kita capai. Okey. Oleh itu pendapatan negara dia akan menurun daripada YE kepada YF, macam biasalah. Macam tu. Dan sekarang ni, okey, yang ni analisis suntikan bocoran dengan menggunakan strategi yang kedua, itu kerajaan menggunakan cukai dalam dasar fiskal. So secara ringkasnya, macam rumusan sikit lah berkaitan dengan lompang deflasi dengan lompang inflasi ni. Jika YE kurang daripada YF, maka dia mewujudkan lompang deflasi. Lompang deflasi dia akan create masalah pengangguran dalam negara. Jika YE
lebih daripada YF, maka dia wujudkan lompang inflasi. Okey. Dan kedua-dua masalah ini, iaitu masalah pengangguran dan masalah inflasi, kerajaan boleh cater, kerajaan boleh tangani isu ini dengan menggunakan dasar fiskal. Okey, dengan menggunakan dasar fiskal. Jika deflasi itu masalah pengangguran, okey, kerajaan boleh dari segi cukai kerajaan turunkan, dan perbelanjaan kerajaan naikkan, okey, untuk masalah pengangguran. Ataupun kerajaan boleh menggunakan kedua-duanya sekali pada masa yang sama. Okey. Dan jika masalah inflasi, okey, jika masalah inflasi dari segi cukai kerajaan akan naikkan, dan dari segi perubahan perbelanjaan kerajaan, okey, kerajaan akan kurangkan. Ataupun pada masa yang sama serta. So yang ni lah secara umumnya ringkasan berkaitan tentang lompang deflasi dan juga lompang inflasi. So kena ingat, YF ni sentiasa kita punya benchmark kita. Benchmark, kayu pengukur kita, kayu pengukur atau penanda aras. Jika Y kurang daripada YF, tahu dah lompang deflasi. Jika yang sebenarnya kita capai YE lebih besar daripada tingkat guna tenaga penuh, maka dia wujudkan lompang inflasi. Dan kerajaan boleh menggunakan dasar fiskal untuk menangani masalah pengangguran dan juga masalah inflasi. So saya rasa setakat ni dulu berkaitan tentang lompang inflasi, dan insyaAllah nanti saya akan sambung dalam masih di bawah keseimbangan pendapatan negara, itu ekonomi terbuka ataupun ekonomi 4 sektor. So ekonomi 4 sektor ni kalau kita bincang, dia tak sulit dah seperti yang biasa, sebab kebanyakan pelajar dah jelas ekonomi 3 sektor. Cuma kita tambah sektor yang keempat, itu sektor negara terbuka, itu ada ekspor, ada import. So insyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada siri yang berikutnya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.